Waalaikumsalam. Ada bunyi-bunyi tak? Okay, hai. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Hari ni hari apa hari ni? Lupa dah. Kakak hari ni hari apa kak? Hari ni hari apa? Okay, hari ni hari Selasa. Hari Selasa. Okay, mungkin ada yang bekerja hari ni, mungkin ada juga yang tukang-tukang jahit. Jom, hari ni pagi ni saya nak tunjuk macam mana nak buat polar blouse. Okay, kebetulan polar blouse ni saya nak kena buat untuk free gift pada siapa yang dapat, siapa yang dah miliki buku nota polar ni. Jadi terpaksa saya terpaksa buat polar lah. Ada bunyi-bunyi ke? Bunyi kuat tak? Sekarang bunyi tak lagi? Ada bunyi tak lagi? Sebab di rumah ni tak ada bunyi apa pun. Ni sunyi saja. Tapi bila kita buka WhatsApp lagi satu, buka Facebook lagi satu, dia jadi macam bunyi-bunyi. Okay, kalau ada okey, kita nak mulakan lah. Okay, buku nota polar ni ni kita bagi polar blouse satu bagi free gift ya, tapi sebab habis dah, stok habis, jadi saya kena buat balik. Dan hari ni kebetulan lah saya boleh tunjuk cara macam mana nak buat ni polar blouse tu. Okay, sebelum tu jom kita share dulu, kita like, kita follow dan bagi komen. Ada lagi bunyi-bunyi tu? Tadi bunyi kuat sangat. Okay, saya masih lagi duk ada di rumah dan tak pi ke mana-mana. Ni. Jadi yang ni saya buat ni atas meja makan. Buang habis apa yang dah ada atas meja makan ni, kita buat ni. Elok okey, alhamdulillah, terima kasih. Mungkin tak sebab saya buka kot dia jadi macam double lah. Okey, minta kita tolong share dulu. Kita tolong share dulu dekat ni, dekat kawan-kawan. Mendatang nanti nak buat baju sendiri, nak buat baju raya sendiri, nak buat jubah. Ni pun baju ni saya buat sendirilah. Okey, dan blouse ni kita boleh buat banyak ni. Selain kita boleh buat blouse, kita boleh buat jubah, kita boleh buat kurung moden. Semua basic dia ada pada blouse ni. Jadi rugilah kalau siapa yang tak tengok. Dan saya pun tak dah nak beritahu, sebab kita nak kita nak buat lagi cepat ni. Sebab kita nanti kita nak buat ni lah untuk nak post. Sebab hari ni dah last petang ni. Kalau lepas ni lambat pula lah untuk post sebab Raya Cina kan. Okay, terima kasih yang mana share. Ni kita nak tunjuk, ini basic dia. Ni basic dia. Okey, ni bahu, ni dada, pinggang, punggung, lutut, labuh baju. Mesti kita kena tahu benda ni baru kita boleh buat. Tidak kalau kita tak ada bayangan ni, kita susah lah nak buat polar. Okey, tak jelas lah sebab jauh sikit kan. Okey, ni ini adalah dia punya sampel ukuran tu. Bahu, panjang tangan, dada, pinggang, punggung, lutut, labuh kain. Kalau yang tepi ni adalah ini kalau kita nak buat seluar lah. Okey, jom kita share dulu. Kita like dulu. Okey, hari ni saya nak buat blouse ni berukuran lebih kurang dalam M ke L macam itulah saiz dia. Saiz dia M ke L. Kakak try renyuk depan sikit. Kak Mama tak nampak muka Mama. Tak apa, tak nampak muka saya tak apa sebab saya nak terang, nak bagi jelas sikit. Okey, kakak tunggu sikit. Okey, blouse blouse ada dalam buku ni ya. Buku ni. Okey, boleh tengok Saya tak tahu lah nak duduk kat mana. Nampak ke tak? Okey, kita menggunakan ukuran menggunakan ukuran yang saya
Okey, kita tak payah tulis dah. Ni tak nampak. Okey, kita tak payah tulis bahu, panjang tangan, keliling tangan apa. Kita just tulis dia punya simbol-simbol ni je. Harap-harap semua faham lah apa maksud simbol-simbol ni. Sebab asal saya tunjuk dah apa yang dikatakan simbol, apa ni bayangan dekat mana bahu, dekat mana dada, pinggang, punggung kan. Contoh macam ni bahu, ini dada, okey, yang ni ketiak lah. Ni pinggang, yang ni punggung, ni labuh baju. Okey, ni panjang tangan, ni bukaan tangan. Yang ni ketiak. Jadi saya nak buat kat sini bahu 16 bahagi 2. Yang ni 9, yang ni 23. Yang ni 10,5. Yang ni dah saya dah kira bahagi 4 semua dah lah. Ini 8 lah. 8. Okey. Yang ni kita buat 11. 11,5. Yang ni bahu ke pinggang kita buat 15,5. Okey. Lepas tu ni bukaan dia lah. Okey, labuh dia kita buat lebih kurang 28 inci. Nampak tak? Okey, ini dia punya bukaan dia. Okey, boleh minta tolong share, minta tolong share untuk kita tambah mata-mata kat dekat tu mata tu, tambah. Okey, terima kasih yang join pagi ni. Tak rancang pun nak buat kelas, tapi nak buat live. Tapi sebab nak guna, urgent nak guna, jadi terpaksa buat jugalah. Kita nak bagi sebab ada yang dah beli buku pola ni, tapi free gift yang saya nak bagi blouse ni habis, jadi saya terpaksa buat jugalah pagi ni. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak buat dia. Okey, kita tengok dalam buku ni, ni rujukan buku ni, macam mana saya ajak macam itulah saya hasilkan yang ada dalam buku ni nah. Okey, jom kita tengok Okey, saya nak kena garis dulu. Sepatutnya tak payah garis pun tepi ni. Kita boleh guna hujung kertas saja, tapi sebab sekejap saya nak potong yang lain-lain lagi, banyak lagi. Jadi saya terpaksa gariskan. Nak bagi sama. Okey, kita buat dengan pensel dulu sebab sekejap ada. Kakak tolong ambil apa nama? Tali inci dekat mama. Di belakang. Okey, yang ni garis ni saya garis dah jalan dulu. Okey, sepatutnya tak garis pun tak apa, kita buat hujung kertas. Okey. Atas pun sama. Sepatutnya kalau saya ajak ni sebab apa dia nak buat slide, just buat hujung ni dengan hujung kertas ni. Okey, yang ini saya nak buat banyak nanti, yang saya takut sekali kertas tu tak sama. Jadi saya terpaksa lah buat atas ni lah. Okey, jom kita tengok. Kita nak buat blouse belah depan dulu. Kita buat depan dulu. Alamak, tengah kerja. Tak apa, saya tak rancang pun nak buat. Nanti boleh je tengok apa malam nanti, tak kisah. Okey, saya nak buat dulu sebab saya nak settlekan kerja. Okey, ni kita tengok ukuran dia. Okey, ukuran dia yang ni. Nampak tak? Okey, 0:1. Dekat sini pun ada tulis 0:1 labuh baju. Okey, jadi labuh baju kita ambil 28. Okey, kita ambil 28. Dekat pembaris ni pun ada. Siapa yang nak belajar langsir kena ada pembaris ni lah. Kalau tak ada, susah jugalah kita nak potong. Kalau buat baju tak ada pembaris ni tak apa lagi. Tapi kalau nak buat langsir kena ada lah. Okey, tak nampak sangat cikgu buat pola tu. Saya nak buat macam mana? Sekejap saya buat dengan marker pen. Lalu saya nak buat dengan pensel dulu. Sekejap saya terang sekali lagi Okey, ataupun saya buat dengan marker pen terus. Okey, 0:1 labuh baju. Sini 0. Okey, labuh baju tadi berapa? 28. Kita tanda 28.
Okey. Kita buat 30 lah, senang. 30. Okey, ini kita buat 30 labuh dia. Okey, 0 ke 1 labuh dia 30 inci. Labuh. Okey, 0 ke 2. 0 ke 2 bahu bagi 2 sama dengan 8 sama dengan 8. Okey, kita tanda 8. Ni saya guna tali inci ni lah. Kalau 30 tanda 30. 0 ke 1 labuh baju, 0 ke 2. Okey, 0 ke 2 bahu bagi 2. Ni sama je dengan di buku nota pola ni. Okey. Lepas tu 0 ke 3. 0 ke 3 leher ni lah. Sama dengan 3 inci ataupun 3,5 macam tu lah. Okey. Saya letak 3 suku. Okey, ini nombor 3. Sekejap lagi saya tunjuk sekali lagi nak. Lepas tu 0 ke 4. Kakak try main ke depan sikit dia boleh tak? Kakak pegang macam tu ke? Kakak pegang macam tungging dia. Ni. Tak payah. Kakak pegang untuk angkat. Ni. Angkat begini. Bagi dia. Macam tu. Okey. Okay, lepas tu 0 ke 4 kita turun 5 inci. Okey, kita turun 5 inci. Kat sini pun samalah, kena 3 suku juga. Okey. Okey, kalau kita guna pembaris, ukuran pembaris, pastikan kita guna pembaris semua. Kalau kita guna tali inci, saya guna kalau kita guna pembaris campur dengan tali inci, sekejap ukuran dia lari. Jadi jauh sebab dia besar. Itulah saya katakan kita tak ada kelengkapan yang lengkap. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Jauh sebab duduk jauh ni, meja dia jadi perantara tu. Kakak main ke depan ni. Main tidur. Aduh, salah kakak. Bagi lagi. Bagi tidur. Tak nampak. Okey, kat sini kita bentukkan leher dia tu. Okey, lepas tu yang ni nombor 4, yang ni nombor 5. Okey, ni nombor 2 2 ke 6 kita turunkan 1 inci. Okey, ni nombor 6. Okey, jom kita share dulu. Kita share banyak-banyak. Bagi tambah mata-mata. 2 ke 6 kita tambahkan, kita turun 1 inci, kemudian gariskan daripada 3 ke 6. Yang ni 1 inci nah. Okey. Lepas tu kita bentukkan dah nombor 6 ke 7 kita turunkan 9 inci. Kita turun 9 inci. Yang ni kita nak cerita pasal buat pola saja. Kita tak cerita macam mana dapat 9, macam mana dada apa semua. Yang tu dia kita kena cerita masa kita ambil ukuran nanti. Tak nampak sangat cikgu buat pola tu. Okey lagi. Ni minta anak tolong pegang. Okey, lepas tu ni nombor 7. Okey, ni nombor 7. Okey, 6 ke ni nombor 7, 8 ke 9. Dada tadi saya letak Saya letak 10,5. Okey, dada saya letak 10,5. Okey, gariskan 10,5 nah. Ni 10,5. 8 ke 9 sama dengan 10,5 inci. Okey, macam tu. Okey. Tepung goyang-goyang, pening rasa. Anak pegang. Okey, lepas tu kita gariskan. Kita gariskan 6 ke 7 ni kita gariskan. Lepas tu yang ni kita bahagi 2 Kita bahagi 2. Okey. Lepas tu jadi nombor
11. Yang ni nombor 10 10 ke 11 masukkan 3/4 inci. Masukkan 3/4 inci. Tak apa, nanti kita akan perbaiki macam mana kita nak buat bagi nampak, bagi clear nah. Hari ni dia goyang-goyang sikit lah sebab orang yang pegang kan. Kalau dia duduk setempat tu okey lah no. Okey, lepas tu kita bentukkan. Okey, yang ni nombor 11. Yang ni 3/4 inci. Okey, boleh jelas kat situ. Lepas tu kita turun nombor 11, kita turun nombor 12. 0 ke 12 sama dengan 15.5. Okey, 15.5 tu bahu ke pinggang bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang. Okey, kat bahu ke pinggang ni kita gariskanlah panjang mana pun tak apa sebab kita nak dapatkan ukuran dia nanti selepas dapat punggung. Okey. Okey, nombor 12. Okey, 13 ni 13 sementara nah, 13 sementara. Okey, 13 sementara. Lepas tu nombor 14 12 ke 14 sama dengan kita turun 8,5 inci. Pinggang ke punggung ni kita boleh ambil 8, 8,5, 9. Nah. Okey. Lepas tu 12, 13, 14. Okey, 14 ni kita tengok punggung dia kita ambil 11.5 Kita ambil 11.5. Okey. Gariskan. Okay, kita dah nak dapat dah. Okey, kekat tengah sikit. Okey, tak tengok kat bawah. Tak tahu semua. Okey, tak bagi tunduk sikit. Okey. Okey, 9 ke 15. Ni 15 Ni nombor 9. Okey, ni nombor 9 Ni nombor 9 kita gariskan. Kita gariskan sebab kita nak dapat ukuran pinggang kita nak dapat ukuran pinggang. Okey, barulah kat sini kita bagi jadi 13 yang betul punya. Tadi ni 13 sementara. Okey. Apa ni 13. Lepas tu kita masukkan 1 inci pula dalam ni. Okey, kita masukkan 1 inci. Kita bagi jadi 13A. Okey, 13A. No? Okey, jom kita tengok, kita cari kelebihan apa yang ada dan kekurangan, sedikit kekurangan tu kita abaikan. No, kita cari apa kelebihan yang kita dapat. Barulah awesome orang panggil. Okey. Jom 13 ke 13A ni kita masukkan 1 inci Kita masukkan 1 inci. Okey. Lepas tu kat bawah ni, okey, kat bawah. Sekejap dekat bawah ni kita gariskanlah dekat labuh, dekat dia punya labuh ni. Okey. Kemudian kita bentukkan, kita pakai pembaris ni, kita tengok nombor 18 Nombor 18 ni bentuk yang nampak paling orang panggil apa, paling cantik lah. Jadi dekat nombor 18 ni kita letak di sini. Macam tu. Okey. Bentukkan. Jangan silap Jangan silap pembaris sebab kadang-kadang ada orang letak macam ni. Salah. No, kalau student pun kalau dia buat pun kita tahu kata dia memang buat salah sebab bentuk dia tak sama. Jadi masa kita nak guna tu mesti kita guna belah ni. Kemudian dekat sini barulah kita buat kita buat macam ni. Okey. Kan dah jadi dah. Dah jadi dah. Untuk kita buat blouse ni. Ni di depan dah. Di depan, okey. Okey, nak sambung lagi ke macam mana? Nak tengok belakang. Okey, di bawah ni kita naikkan 0,5 inci. Yang ni kita turun lebih kurang 1 inci. Macam tu. Kemudian kita bentukkan. Okey. Dah jadi dah.
Okey, kakak angkat sikit bagi nampak full ya. Ni. Okey, kakak bagi nampak muka mama. Okey. Ni dah jadi dah dia punya ukuran dia. Okey, tak faham sebab tak tunjuk dada, punggung plus berapa. Okey. Itulah tadi saya bagi tahu kata saya buat just buat pola saja. Ukuran yang saya ambil adalah ni dada asal tambah kelonggaran dia 3. Punggung pun sama. Dada asal tambah kelonggaran 3 inci nah. Dua-dua saya buat 3 inci. Yang ni ukuran yang dah saya campur kelonggaran dah. Nah. Okey, saya tunjuk. Ni dia punya kelonggaran dah ada dah dalam ni. Dalam ni ada kelonggaran 3 inci. Kelonggaran yang saya selalu buat 2 atau 3 inci. Kalau kata buat 1 inci dia memang ketat. Kalau ukuran kelonggaran dia 2 inci dia macam ngam-ngam juga sikit. Kalau 3 inci tu dah memang selesa pakai. Kalau 4 inci kelonggaran dia jadi macam dengan orang panggil dia besar sikit lah. Bolehlah nak pakai lama. Okey, contoh kata kalau kita nak tahu, contoh kata dada kita, dada asal keliling dada 37 bahagi dengan okey 37 campur kelonggaran bahagi dengan 4. Jadi dapat berapa? 37 campur 3 bagi 4 jadi dapat 10. Jadi dekat dada ni adalah 10. Nah. Okey, faham Sarifah Karim? Sebab ni kita memang dalam ni dah ada kelonggaran dah siap dah. Saya punya formula, saya punya cara 37 campur kelonggaran bagi 4. Setengah orang buat 37 bahagi 4 tambah dengan 1. Pun ada juga yang macam tu. Jadi cara lebih kurang lah. Dia punya orang panggil apa, kelonggaran dia kat sini dia akan jadi 4 inci. Betul tak? Okey, macam saya ni kat sini dah 3 inci dah, dia tak pergi mana dah. Mailah dada berapa puluh pun tetap dengan kelonggaran 3 inci. Yang ni kat sini kalau formula yang dada asal bahagi 4 tambah kelonggaran tu mungkin ada yang 3 inci, ada yang 4 inci. Kalau macam kita tambah 1 ni kelonggaran dia jadi 4 inci. Macam tu. Okey, jadi dua-dua boleh pakai, tak ada masalah. Dia tak salah pun. Tak salah pun. Yang penting kita dapat pola kita ni betul dengan ukuran yang kita buat. Sama juga dekat punggung. Sama juga dekat punggung. Kelonggaran dia saya ambil 3 inci. Tapi kalau kata nak buat baju kebaya ke, kebaya moden ke, baju yang ada cutting sikit, kelonggaran dia biasanya kita ambil 2 inci ya, tambah 2 inci kelonggaran. Kalau 1 inci tu faham-faham sajalah, memang dia macam nangka lah, ketat sikit. Kalau kata nak buat baju yang kebaya, istilahnya kebaya lah, sebab nak bagi nampak cutting kan, kelonggaran dia 2 inci. Tapi kalau 3 inci ni dah selesa dah, blouse longgak lah kita panggil. Okey, boleh faham semua dah? Okey, terima kasih yang masih lagi menunggu. Dan saya nak tunjuk pula cara nak buat pola belakang. Okey, pola belakang. Tempat yang saya nak buat ni dah habis kena conteng. Okey, tak apa, tak ada masalah. Saya nak tunjuk sekejap nak dapat teknik macam mana nak bagi dapat tangan sama kalau boleh tunggu lagi. Jom kita tunggu. Kita tengok macam mana di akhirnya. Saya nak tunjuk dekat tangan ni, kat ketiak depan, ketiak belakang, lepas tu campur dengan campur dengan tangan Okey, sana. Lagi saya adjust telefon. Okey, saya tahu dalam ni ramai tukang-tukang jahit tukang-tukang jahit baju ni, dalam ni ramai ni. Sebab tu dia tanya kelonggaran berapa apa semua kan. Jadi tak ada masalah, kita masih boleh lagi guna cara kita, masing-masing cara.
Tapi dia bukan salah sebab semua cara tak sama. Sebab benda ni kemahiran. Bila kemahiran ni cikgu pun banyak. Cikgu pun banyak dan cara pun banyak dan jadi tak sama. Okey, jadi cara kita buat selama ni pun tak salah dan cara saya buat pun tak salah dan cara cikgu ajak pun tak salah sebab jangan salahkan cikgu kata bagi ajaran sesat. Sebab saya pernah saya pernah mengajak dia salahkan cikgu dia. Saya kata cikgu tak salah pun, yang salah tu kita yang tak tahu teknik, banyak teknik. Lepas tu bila dah ajak lain sikit, cikgu ni salah. Cikgu tak bersalah. Yang salah tu kita tak tahu banyak teknik sebenarnya. Ada cara-cara masing-masing. Macam tu nah. Okey, jom kita tengok teknik ni pula. Okey, ni tadi dah kita buat ni. Just kita ambil garis saja. Garis saja. Ni garis, ni garis dan ni garis. Dah senang kan? Jadi tak payah nak ukur 2-3 kali dah. Just kita ukur berapa yang ada. Jadi bawah ni ke bawah ni kita tak payah ukur dah. Sebab dah kita tahu dah ada garisan ni. Okey. Okey, ni 10. Ni pastikan kena bagi sama lah. Kalau tidak nanti sengit pula kan. Okey. Sekejap saya nak garis dulu. Saya tarik balik. Okey, jom kita buat. Sekejap saya tarik balik. Sorry lah, tak berapa sempurna lah. Biasalah. Okey, kat sini kita buat 8 inci. Kemudian kat sini 3 suku saya ambil tadi. Okey, sama balik. Kita ambil balik 0 ke 1 lah. Baju 0 ke 2. Berapa? Bahu bagi 2. 0 ke 3 leher. 0 ke 4 labuh leher. 0 ke 5 sama dengan ni lah 0 ke 3 macam tu nah. Jadi kita ni 2 ke 6 kita turunkan 1 inci. Okey, kalau dia buat selalu tu insya-Allah boleh ingat lah. Nah. Okey. Alamak. Okey, kat sini kita kalau yang ni untuk baju depan, bahagian depan. Kalau di belakang kita turun dalam 3/4 inci ya. Kita turun 3/4 inci. Okey. Kalau turun setengah inci nanti tak berapa sedap pakai lah. Dia macam dekat leher tu dia macam rasa sangkut-sangkut. Nah. Okey. Kemudian bentukkan pakai pembaris L. Ni saya dah buat ni. Okey, bentukkan pakai pembaris L. Okey, yang ni pun sama, kita tanda 6 ke 7. Titikkan ni 7, ni nombor 6. Garis. Okey, kemudian tengah-tengah dia tu, okey, masukkan. Di depan tadi kita masuk 3/4 inci. Di sini kita masuk dalam setengah inci saja nah. Okey, di belakang kita masuk setengah inci. Okey, kita masuk setengah inci. Ini dada dia kita ambil 10,5. Ni sebab ukuran dia 10,5. Jadi kita ambil ni. Okey, ni dah ada kelonggaran dah tau. Saya cerita ni dah ada kelonggaran dah. Kalau kata kita nak ambil ukur secara online, dia tak tahu nak ukur macam mana, kita minta ukuran, semua ukuran yang apa orang panggil, yang cukup-cukup. Kelonggaran tu kita tambah sendiri, senang. Sebab kalau kita suruh dia ukur, nanti dia tak tahu nak ukur macam mana. Kita abang, okey, minta tolong ukur dada asal berapa, punggung asal berapa, pinggang asal, semua asal-asal. Jadi kelonggaran tu nanti kita top up sendiri, kita tambah sendiri. Kalau kita abang ambil longgak-longgak sikit, jadi dia tak tahu longgak berapa dan kita tak tahu pun longgak dia tu dia ambil berapa inci. Tu cara dia kalau kita nak ambil tempahan online. Okey. Okey, bentukkan.
Okay, bentukkan yang ni dah jadi nombor 8, jadi nombor 9. Okay, kemudian ukuran punggung 11,5 inci. 11,5. Yang ni hari tu saya dah buat dah tau. Dalam live ni juga kita buat guna pola skala. Kita ajak dekat pola skala. Pola skala kan kecil, bolehlah nampak. Okey, macam ni lah saya ajak. Tapi yang ni pola besar. Yang saya ajak tu pola kecil. Bolehlah tengok nanti kalau nak tengok. Okey, saya guna pola pembaris pun sama, pembaris air dengan pembaris pembentuk. Boleh tengok nanti, boleh scroll balik nanti macam mana nak dapatkan nak buat dia tu. Mungkin yang tu lebih jelas lagi. Okey. Okey, ni kita masukkan 1 inci. Yang ni 13, ni 13A. Lepas tu kita bentukkan sama juga. Okey, yang ni. Okey, kita gariskan dulu labuh baju. Okey, siapa yang nak dapatkan buku nota pola pakaian wanita ni, boleh WhatsApp nombor di atas tu. Nanti nanti boleh nanti nombor tu akan jawab baliklah. Jauh sangat, nampak lagi. Okey tak? Okey, lepas tu kita bentukkan. Kita bentukkan, lepas tu kita naikkan sikit lah dalam 1/2 inci. Okey, nampak tak pola dia yang dah jadi. Yang ni di depan, yang ni di belakang. Okey. Siapa yang masih tak berapa nak faham, boleh dapatkan buku nota pola. Dalam buku nota pola tu saya ajak macam mana saya buat yang ni. Macam tu lah saya ajak. Kalau nak ni, tengok balik buku nota pola tu sambil dengar video ni. InsyaAllah kita boleh faham maksud dia. Okey, lah ni saya nak tunjuk macam mana nak buat tangan pula. Jangan pi mana-mana lagi. Sebab lepas pada tu kita ada teknik macam mana nak dicukupkan tangan masa kita jahit, supaya dia tak berlari-lari. Okey. Sorry kalau yang terjauh sangat tu, sebab saya tak tahu nak buat macam mana nak bagi dekat. Nak kena anak pegang. Bila anak pegang dia bergoyang-goyang. Okey, kita tengok ni. Okey, tadi kita ambil 9 inci dia punya ketiak dia tu, klinik ketiak dia tu 9 inci, jadi kat sini pun kena 9 inci. Okey, dekat sini kita ambil ini 9 inci. Yang ni kita ambil kita ambil 9 inci. Okey. Panjang labuh tangan dia kita ambil buat 23 kan? 23. Sekejap saya kena buat ni. Ikut 23. Panjang tangan 23. Okey. Lepas tu kat sini masukkan 4 inci. Kat atas ni pun 4 inci. Kemudian kita gariskan. Okey. Yang ni untuk yang tangan longgak lah. Kalau nak ketat tu kena belajar dengan Cikgu Lai lah. Sebab baju yang kita buat ni semua baju yang longgak-longgak saja. Yang cutting-cutting tu kena ada ukuran yang lain lah, tak sama lah. Okey, yang ni kita ambil dalam bukaan tangan dia, kita ambil dalam 5,5 macam besar sangat lah 5. Okey, kita ambil 5,5 lah nak. 5,5 senang nanti ikut dia nak selok ke kan, macam ni kan. Nak selok ambil semayang ke.
Sis tunjuk jawab, ada yang tak faham tu macam cakap sorang-sorang. Okey, apa ni? Saya tak boleh nak tunjuk ni. Tak tahu nak tunjuk macam mana nak bagi dia dekat. Nak bagi dekat. Tak apalah, saya cakap sorang-sorang pun tak apa, no problem. Sebab sekejap lagi saya nak habiskan. Saya just nak buat ni untuk orang panggil apa? Untuk kegunaan sendirilah, untuk saya nak bagi free gift dekat dekat yang orang yang order ni. Jadi kalau kata siapa yang faham lah. Siapa yang tak faham, nanti insya-Allah saya akan buat lagi. Saya tak tahu macam mana nak bagi nak bagi nampak lebih jelas lagi tu. Macam mana kan, sebab lalu saya buat live, kita buat kat tempat jahit je, jadi setempat je. Tapi bila buat pola besar macam ni, dia jadi macam kan sukar jugalah. Tapi insya-Allah kalau ni minta kat Allah banyak-banyak buka hati, buka bagi terang hati bagi terang hati, insya-Allah Allah bagi jalan. Okey, jom kita buat yang ni pula. Okey, dia sebenarnya kalau kita belajar dekat dekat berguru berdepan lagi kita faham kan. Kalau kita duduk online ni macam biasalah. Ada yang kita faham, ada macam-macam cara lah. Adalah yang tak kena, line tak okey, suara tak berapa jelas, ada yang tak nampak full kan, maklumlah. Ada sajalah yang tak kena. Jadi kalau offline ni senang lagi, betul tak? Okey, yang ni kita kena bahagi 4. Okey, ni kita kena bahagi 4. Kita bagi 4. Mula kita bahagi 2 dulu. Okey, lepas tu kita bahagi. Kita tak tengok dah berapa inci kita dapat. Sebab kita just nak tanda saja. Okey, kita just nak tanda saja. Okey, yang ni kita naikkan setengah inci, yang ni kita turunkan setengah inci. Lepas tu kemudian kita buat bentuk S. Tengok banyak kali, insya-Allah boleh buat. Baju, sebab tu saya kata baju memang rumit sikit. Baju rumit sikit, tak sama macam langsir. Langsir ni saya boleh tunjuk aja straight macam mana, macam mana nak jet straight, ada formula-formula dia. Yang ni dekat tangan kita kena hafal, dekat dada, dekat pinggang, dekat punggung, semua kita nak kena tahu. Tu sebab tu saya kata baju ni dia ni sikitlah, ambil masa sikit untuk faham. Okey. Dah dapat dah bentuk dia. Okey, yang ni tanda lipatan. Okey, ni jadi sampai kat sini tu saya nak tunjuk macam mana nak dapatkan supaya masa kita jahit kat bahagian ni, dia tak ada lebihan. Jom kita tengok macam mana nak dapatkan. Kita boleh adjust sebelum kita potong. Kita tak boleh potong terus lagi. Kita kena tunjuk dia macam mana nak buat. Kita kena ukur dulu. Okey. First kali, ini jelas lah kan. Okey, kita punya pola dah habis dah tau. Tapi kita tak boleh potong lagi sebab kita nak tengok ni ukuran kita ni sama tak, padan tak dengan tangan yang kita buat tak satu. Okey, jom kita buat cara dia. Kita ukur daripada sini. Ni tali inci duduk kat luar. Okey, tali inci ni duduk kat luar. Okey, 11 1 huruf. Okey, nampak sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita buat. Okey. Dapat 11 1 huruf. Okey, daripada 11 1 huruf ni pegang dia. Kita ukur yang ni pula. Atas pun nak bergulung-gulung. Okey, kita buat yang belakang pula kita kena ingat tadi kita dapat 11 1 hun. Tahu kan 11 1 hun tu macam mana? Okey, daripada 11 1 hun tu kita pegang dia. Okey, kita ukur.
Daripada sebelah satu hun daripada sebelah satu hun tu kita ukur dia. Okey, bawa dia. Bawa dia mai. Okey, dapat 21.5. Okey, dapat 21.5 tu kita bahagi 2. Okey, bahagi 2. Jawapan dia kita dapat 10.3/4 inci. Dapat dia 10.3/4 inci. Okey, dekat 10.3/4 inci ni dapat tak dekat tangan ni? Jom kita tengok ni. Dapat tak dekat tangan ni 10.3/4 inci ni? Okey, kita buat. Okey, kalau kita dapat ni, kita dapat 11 suku. Okey, maksud dia bila kalau kita jahit nanti, tangan ni akan lebih. Okey, macam mana kita nak buat nak bagi dia kurang? Kita kena alter sikit lah dekat sini. Sebab tu maknanya kita kena sebelum kita potong tu kita kena alter dulu. Macam mana kita nak alter dia? Okey, dekat sini, dekat bentuk ni kita try kecilkan. Okey, kita kecilkan bagi jadi suku inci. Okey, kita try tengok dapat tak? Bagi dapat juga 10.3/4 inci. Dia lain sikit je. Okey. Boleh dapat dah. Okey, dapat dah. Okey, dah dapat dah 10.3/4. Tadi jawapan dia tadi dua-dua tu depan dengan belakang campur 2. Kemudian kita bahagi. Kita bahagi 2 dapat jawapan dia 10.3/4. Dan kemudian bila kita sampai kat sini kita dapat 11.5. Okey, bila dapat 11.5 kita kena alter balik kat sini bagi dapat balik 10.3/4. Ni okey, bila dah alter dah dia dapat, barulah kita boleh potong. Okey, jelas tak macam tu? Jelas tak? Kalau kata dah siap semua, dah boleh potong dan boleh potong baju dah pun. Okey, kakak angkat sikit kakak. Okey, kalau siapa yang tak faham boleh tengok dekat pola skala tu. Dekat pola skala yang saya buat live tu pun ada. Dekat sini pun ada, boleh tengok 2 kali. Dua-dua boleh tengok apa ni pola yang saya buat ni. Dan saya pun juga pernah juga buat beberapa kali dalam YouTube Zainizan Abdullah tu, boleh tengok juga. Jadi pola ni saya buat memang dah banyak kali dah. Nanti boleh tengok banyak kali sebab baju memang dia rumit. Memang kita kena faham betul-betul. Kalau tak nanti jadi silap dah. Ni yang saya kata alter ni tu. Tadi saya buat sini setengah inci, kat atas ni pun setengah inci. Tapi bila dah kita buat lebih, kita dapat lebih, maknanya kita kena kurangkan kat sini, kat bawah ni, bagi jadi suku inci je naik nak. Lepas tu kita check balik, dapatlah. Okey. Okey, jelas noh. Okey, minta maaf lah atas kekurangan dan kita pun tak tahu macam mana nak bagi jadi elok kamera tu, nak bagi dia mai ke sini pun susah juga. Kan kita kena ada kelengkapan lengkap lah. No, maklumlah kita pun pakai apa yang ada aja kat rumah ni. No. Okey, ni dia punya pola yang kita buat tadi. No. Okey, ni kat pinggang ni mesti orang tanya kenapa tak ambil ukuran pinggang je. Saya memang tak ambil ukuran pinggang kalau buat belah selonggak. Okey, sebab ni kelonggaran dia tu dah ada dah. Dada dengan punggung tu dah ada kelonggaran. Jadi kat sini ni kita just buang 1 inci saja. Kita masukkan 1 inci saja. Jadi taklah orang panggil apa? Ni tak ada lah nak kena ukuran pinggang, nak agak-agak. Takut lagi bila kita ambil ukuran pinggang jadi ukuran tu jadi pinggang rengga. Dia termasuk ke dalam sangat. Jadi sebab tu saya tak ambil ukuran pinggang pun. Just masukkan 1 inci, confirm dah ada bentuk sikit. No. Okey, boleh faham no? Boleh faham, boleh jelas semua. Harap-harap macam dengan sis tadi tu kata saya cakap sorang-sorang. Harap-harap saya tak cakap sorang-sorang. Tapi tak apa kalau orang mungkin pemahaman masing-masing tak sama no. Sebab itulah kita doa banyak-banyak bagi Allah yang terang hati.
No, bagi Allah terang hati kat kita, bagi kita cepat faham, mudah faham. No. Okey, yang tu saja. Kalau siapa nak dapatkan buku nota pola ni, kalau nak lebih jelas lagi, kena ambil dapatkan buku nota pola ni, dan saya akan bagi pola blouse ni. No, contoh kata pola blouse ni ukuran dia saya bagi ni antara L macam tu. Kalau macam mana orang M nak pakai. Okey, kalau orang M nak pakai ni, orang saiz M nak pakai, macam biasa, potong tak payah ambil basi. Okey, tapi masa jahit tu bagi ada basi. Tu dia punya tips dia. Sebab tukang-tukang jahit ni dia ada orang panggil no, tak siap baru saya sebut. Okey, tukang jahit ni dia ada satu master pola. Okey, wajib tukang jahit mesti ada satu master pola. Dan kalau kata baju yang orang main tempah tu, dia just pakai pola tu saja, dan dia renjak pergi ke depan, renjak pergi belakang, nak kecilkan ataupun nak besarkan. No, kalau di institut-institut kemahiran pun ada juga yang diajar macam tu. No, okey, lepas dah ada master pola. Pola tu memang pola yang lepas simpan di kedai. Okey, master pola tu kalau orang tempah banyak-banyak, just satu pola tu saja dia orang guna. Sama ada nak kecilkan, sama ada nak besarkan, mereka renjak min tolak. Kalau tolak dia besar sikit. Kalau kita renjak ke depan, faham tak renjak ke depan, tolak ke belakang tu? Dia kurangkan. No? Macam itulah juga pola ni. Kalau kata dah dapat pola ni, okey, dah dapat pola ni, saya bagi ni ukuran ni. Kalau kata dia saiz dia bukan bau dia 16 inci. Okey, kalau bau dia bukan 16 inci, okey, basi taklah yang sama. Macam biasa lipat pola yang lipatkan yang sama, tapi masa basi jahit dia tu ambil besarkan. Faham tak? Ambil besarkan. Contoh kata pola ni bau 16 inci, tapi dia bau dia 16,5. Okey, kalau bau dia 16,5, maksud dia ambil basi jahit 1 inci, masa potong tu tanda 1 inci. Kemudian masa jahit tu jahit setengah inci. Faham tak? Nak bagi, tujuan dia nak bagi besar balik. Jadi kita tak kena buat pola banyak kali pun. Itu orang panggil master pola. Simpan pola tu, sama ada orang tu badan besar mana pun, dia just pakai yang tu saja. No? Tapi siapa yang rajin, memang tukang-tukang jahit ni, dia memang dia tak puas hati. Dia setiap kali orang main dia buat pola. Setiap kali orang main dia buat pola. Dia nak bagi orang puas hati, no? Okey, tadi kata potong pola ni untuk lebihkan 1 inci ke tak? Okey, itulah saya kata, kalau kata pola saya buat ni adalah ukuran yang ada kelonggaran, bukan ada basi. Just ada kelonggaran, maksud dia baju ni bila siap pakai besar ni. Tapi kalau kata nak ni basi, masa ambil di kain. Ambil di kain, di kain tu basi dia kalau tepi ni 1 inci, kalau di tangan ni atas dia setengah inci, kalau di ketiak ni setengah inci. Di bawah boleh ambil 1 inci ataupun tak ambil langsung tak apa, boleh jahit tepi halui. Dekat tangan bawah ni setengah 1 inci. No? Okey, kalau saya punya baju semua saya buat besar sebab kita nak tarik senang. Nak pakai semayang senang kan. No? Okey, itulah orang panggil master pola. Belajarlah di kolej mana pun, semua cikgu-cikgu dia ajak master pola. Dia tak larat nak ajak satu-satu. No, dia ada lepa ada simpan dah master pola yang ni. Okey, bila student main, hampa ambil lah yang ni, hampa buat lah untuk ukuran hampa sendiri. Hampa renjak lah nak pergi kecil ke, nak pergi besar ke, ikut suka hampa. Yang tu yang saya dapat tahu lah. Tapi kalau di tempat pusat latihan saya tak ajak macam tu. Sebab kita nak bagi cekap, tapi kita tak salahkan cikgu-cikgu dan institut juga. Sebab ni diorang pun student ramai. Okay? Pusat latihan yang di bawah government punya ramai. Jadi mereka ada cara masing-masing. Jadi tak salah pun cara mereka. No? Cumanya cara nak cepatkan dan ataupun kita nak lambatkan. No? Tak salah. Semua orang buat tak salah. Sebab masing-masing ada skill mereka sendiri. Jadi jangan salahkan siapa-siapa dalam hal ni. Jangan salahkan internet. Jangan salahkan telefon. Okey. Mudahan kita yang doa banyak-banyak bagi Allah bagi terang hati kat kita. Barulah kita senang. No? Jadi apa-apa pun semua ada kekurangan. Okay, kalau ada kekurangan tu, kita jangan cari kekurangan tu. Kita cari kelebihan apa yang kita dapat, apa yang kita ada.
Kalau kita duk cari kurang tak dapat akhirnya tak dapat apa pun, sebab kita fokus dekat kekurangan. Kalau kita fokus dekat kelebihan tu, insya-Allah Allah bagi jalan. Yang tu yang nak cerita kat sini. Okey, okey, ini kita dah jadi dah. Okey. Yang tu saja untuk kali ni, sebab saya nak kena settlekan pola ni sebanyak mungkin hari ni, sebab saya nak settle, nak post semua. Okey, siapa yang dah order tu minta maaf terlambat sikit, sebab saya nak kena buat stok tak cukup, kedai pun tak buka. Jadi hari ni saya kena settlekan semua barang yang nak post tu. Okey, setakat tu saja, insya-Allah. Jangan lupa malam ni saya pun ada nak buat live juga, cara formula dapatkan berapa meter kain untuk badan langsir. Dan jangan lupa kita nak buat kelas online langsir pada 20 dengan 21 hari bulan. Yuran dia RM50 saja. RM50 saja boleh dapat macam-macam aneka pleat, aneka pattern pleat. Rugi siapa tak join, sebab komitmen hanya RM50, saya bagi lebih kurang 10 jenis macam tu. Kalau siapa yang masih lagi duk kata mahal lah, susah lah, habislah. Sebab kalau nak tempah tu faham-faham sajalah harga dia berapa. Kan, tapi yang ni kelas ni hanya RM50 yuran komitmen untuk habuan saya diri, untuk saya nak terang, nak jelaskan, nak bagi anda di luar sana nak dapat income, nak jana pendapatan dalam bidang jahitan langsir dan bidang jahitan pun sekalipun. Okey, boleh tengok balik ni dalam page Mari Belajar Menjahit ni. Kelas online kita pada 20 dan 21 hari bulan ni, yuran dia RM50, tempat di rumah masing-masing. Saya nak tunjuk macam mana nak buat jahitan langsir ni, nak jana pendapatan ni. Okey, setakat tu saja, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi malam ni. Jangan lupa tunggu kalau tak pukul 10, pukul 10.30, antara dua tu sajalah. Okey, kita jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa boleh follow, boleh like Mari Belajar Menjahit ni. Saya nak kongsikan apa yang saya ada. Apa yang saya tak ada, saya tak boleh nak kongsikan dah. Saya kongsikan apa yang saya ada. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.